dibentuk melalui pelibatan murid dalam kegiatan kurikulum. Saya teruskan perbatangan saya kepada pemerintah seterusnya. Assalamualaikum kepada doktor dan juga rakan-rakan. Saya seterusnya Muhammad Afizuddin bin Muhammad akan membentangkan tentang sumber rujukan yang kedua. Sumber rujukan saya adalah berdasarkan jurnal dalam talian, iaitu jurnal berkaitan nilai-nilai moral dalam permainan tradisional. Tahun penerbitan adalah pada tahun 2017 yang ditulis oleh Chandra Vengada Salam, Malati Balakrishnan, Ui Cheng Li, Ghazali Ismail, Kamarul Azhar Kamaruddin. Nama jurnal ini adalah jurnal penyelidikan Teknokrat 2 yang berjilid 19 bernombor 2 dan ini maklumat lebih dia. Kandungan yang terdapat dalam rujukan ini adalah seperti pengenalan, penyataan masalah, objektif kajian, metodologi kajian, dapatan dan juga kesimpulan. Dari segi pengenalan, penulis rujukan ini menceritakan perkara berkaitan dengan permainan tradisional, iaitu Malaysia ini sebenarnya kaya dengan permainan tradisional yang mempunyai pelbagai budaya. Permainan tradisional ini biasanya dimainkan pada masa lapang. Permainan tradisional ini juga popular dalam kalangan mereka yang tinggal di kawasan luar bandar. Sebenarnya nenek moyang kita ni juga telah bermain permainan tradisional ini sejak mereka masih kecil lagi. Dan pada masa ini kanak-kanak tidak bermain kebanyakan permainan tradisional lagi kerana mereka lebih tertarik dengan kemajuan teknologi yang ada. Dari segi pandangan tokoh-tokoh atau ahli yang lain, mereka telah membicarakan perkara berkaitan dengan perkataan nilai. Antara tokoh-tokohnya adalah seperti Nasran MH pada tahun 2011, Hussein pada tahun 1955, Nawabati pada tahun 2017, V. Shah Rashid pada tahun 2011 dan juga yang lain. Dari segi penyataan masalah, dalam rujukan ini mereka menceritakan tentang penyataan masalah berkaitan kemerosotan permainan tradisional akibat berlakunya perkembangan teknologi ini. Seterusnya, penyataan masalah yang kedua adalah bagaimana permainan tradisional ini sebenarnya dapat diterima dalam dunia moden. Antara objektif yang ada dalam rujukan ini adalah mengetahui penaklukan murid semasa permainan tradisional, mengetahui perkembangan nilai moral siswa pendidik dan juga memahami perkembangan nilai moral melalui permainan tradisional. Mengikut metodologi kajian yang dilakukan oleh orang yang melakukan kajian yang saya ambil ini sebagai rujukan, mereka menggunakan kaedah temu bual secara berkumpulan, menggunakan rakaman audio dan juga menganalisis data yang diperolehi. Antara dapatan kajian yang berada dalam sumber rujukan ini adalah nilai-nilai murni dari aspek bekerjasama, dari aspek menghormati dan juga dari aspek bertanggungjawab. Dari aspek bekerjasama, nilai-nilai murni yang ditemui dalam kajian ini antaranya ialah berkenaan dengan kerjasama di kalangan siswa pendidik. Kerjasama berkumpulan ini sebenarnya akan menghasilkan daya kreatif yang lebih berbanding daya kreatif orang perseorangan. Nilai kerjasama ini dapat dilihat dalam permainan tradisional yang dianjurkan oleh siswa pendidik semasa karnival permainan tradisional. Dari aspek menghormati pula, nilai menghormati adalah salah satu elemen penting yang perlu diterapkan sewaktu proses permainan tradisional. Kurangnya kesedaran tentang nilai-nilai murni seperti hormat menghormati adalah antara faktor menyebabkan mempunyai masalah disiplin. Terusnya, untuk nilai murni dari aspek bertanggungjawab adalah penerapan nilai-nilai murni dalam pelaksanaan permainan tradisional dari aspek bertanggungjawab perlu ditekankan, terutamanya semasa mengendalikan permainan tradisional. Selain pelajar mempunyai sikap bertanggungjawab, pelajar mempunyai sikap bertanggungjawab, pengajar juga perlu mempunyai sikap bertanggungjawab yang tinggi dalam membimbing pelajar. Sebagai kesimpulan, yang terdapat dalam rujukan ini, semua mereka memperoleh pengalaman dalam penglibatan dalam permainan tradisional. Seterusnya, mereka juga membincangkan tentang beberapa inovasi dalam permainan tradisional, iaitu inovasi permainan tradisional ini menyatukan budaya pelbagai kaum dan nilai moral dapat dikembangkan. Permainan tradisional yang diinovasikan mungkin kelihatan berbeza, tetapi struktur dalaman dan kandungan permainan ini adalah agak serupa dan mudah difahami. Itu sahaja, terima kasih. Seterusnya saya teruskan kepada komentar seterusnya.
Zidah dan rakan-rakan sekalian. Okey, seterusnya saya adalah bernama Muhammad Abdul Safwan bin Azmi dengan nombor matrik D2022111034 daripada kumpulan AM. Seterusnya adalah latar belakang bahara rujukan. Bahara rujukan yang saya pilih adalah buku dalam talian. Judul adalah Pengurusan Permainan Tradisional, tahun dikeluarkan pada tahun 2020. Nama penulis Hello Kitty _ Confirm edisi 1. Memang confirm. Memang confirm. Nama tulis Hello Kitty. Daripada penerbit dia University of Kuala Lumpur. Seterusnya adalah isi kandungan. Isi kandungan terdiri daripada jenis permainan tradisional, peraturan permainan tradisional dan pengurusan pertandingan tradisional. Okey, jenis permainan tradisional. Sebenarnya permainan tradisional ini wujud dalam variasi pertandingan yang banyak dan berbeza-beza. Kadar ini disebabkan permainan tradisional lahir daripada budaya dan sosiologi masyarakat yang pelbagai. Permainan tradisional dipertandingkan dalam dua jenis, sama ada dalam bentuk individu dan juga secara berkumpulan, iaitu melebihi daripada seorang. Okey, peraturan permainan. Permainan tradisional biasanya dipertandingkan dalam bentuk individu, berpasangan atau berkumpulan. Bagi pertandingan permainan tradisional yang punya pernyataan individu yang ramai, contohnya pertandingan gasing, sistem yang dipertandingkan sesuai dalam bentuk kalah mati. Namun bagi pertandingan yang terdiri dari kumpulan yang kurang daripada 10 pernyataan, adalah dicadangkan sistem pertandingan secara liga. Okey, pengurusan permainan ini menceritakan tentang perihal permainan tradisional yang wujud di negara kita. Secara keseluruhan termasuklah permainan tradisional yang saya pilih, iaitu congkak. Okey, congkak. Congkak ini merupakan permainan yang telah diperkenalkan di Asia Tenggara oleh peniaga India atau Arab dalam abad ke-14. Perkataan congkak atau congklak bermakna cengkerang atau kauri dalam permainan. Turut menjadi pertunjukan di pesta-pesta kebudayaan. Ia terdiri daripada dua bahagian utama, iaitu papan congkak dan buah yang terdiri daripada sejenis batu-batu kecil. Jadi seiring dengan perubahan zaman, dia berubah. Kalau dulu mungkin guna batu, guli, tapi kalau sekarang ni kita ada biji-biji yang lebih mesra ataupun tak sakit tangan untuk dipegang. Di hujung kanan dan kiri congkak memiliki dua lubang besar yang disebut sebagai gadung, dan di antara lubang-lubang berkenaan dibuat pula dua barisan lubang kecil dengan bilangan 7 atau 8 lubang bagi setiap barisan. Okey, cara bermain. Cara bermain saya ringkaskan. Mesti semua orang pernah tengok orang main congkak kan? Jadinya main congkak adalah permainan ini memerlukan dua orang atau memerlukan dua orang pemain, dan kedudukan mereka perlu menghadap antara satu sama lain. Mula-mula biji getah tu kita susun ikut digit yang kita inginkan. Selalunya setengah orang dia isi dalam bentuk ganjil, tapi ikut orang nak isi berapa. Lepas tu isi di setiap rumah-rumah dia tu. Lepas tu di hujung tu nanti, jadi kita apabila kita memulakan permainan dengan, kita akan mulakan permainan secara serentak. Jadi bila kita main tu adalah dalam bentuk isi secara isi satu. Jadi bila kita punya, dan isi di rumah kita lah, rumah yang paling besar, dua di tepi tu, mengikut yang telah disetujui. Lepas tu kemudian apabila kita mengikut pusingan arah jam, jadi apabila kita punya biji tu dah habis, jadi kita dikira kalah. Dan di hujung nanti kita akan kira berapa biji yang kita dapat dalam rumah kita. Jadi proses ini berterusan sehinggalah ada yang kalah dan ada yang menang. Begitu. Seterusnya kesimpulannya permainan tradisional merupakan sebahagian daripada aktiviti riadah yang dapat dilaksanakan bersama seisi keluarga dan rakan-rakan. Permainan tradisional ini juga dapat menambahkan keseronokan dan menghilangkan tekanan serta merehatkan minda. Sekian, terima kasih daripada saya. Ini orang bermain congkak.
Normometrik D2022110416. Saya ISMT Sains Matematik. Kumpulan AM. Okey, latar belakang bahan rujukan. Kertas projek dalam talian. Judul Permainan Tradisional Masyarakat Melayu. Tahun penerbitannya adalah 2021. Nama penulis Izzah Ashraf Jahari, Nur Atiyah Yazid, Nur Ilya Syazana Syahrum Zaki, Nurul Izzah Muhammad Ali dan Nurul Izzati Muhammad Din. Nama institusi ialah Universiti Kuala Lumpur. Peringkat pengajian pula sarjana muda. Okey, isi kandungan terbagi pada 4. 1. Objektif kajian, 2. Tinjauan literature, 3. Metodologi dan keempat adalah penutup. Objektif kajian terbagi pada 4. 1. Mengenal pasti kesemua jenis permainan tradisional dalam kalangan masyarakat Melayu. Kedua, mengkaji asal-usul setiap permainan tradisional. Dan yang ketiga, membincangkan tentang keistimewaan ataupun peranan bagi setiap permainan tradisional masyarakat Melayu. Yang keempat, mengenal pasti nilai tradisi. Okey, tinjauan. Warisan adalah berkaitan dengan sesuatu yang diterima secara turun-temurun oleh seseorang dan sesuatu kelompok masyarakat daripada generasi yang terdahulu. Ianya menggambarkan memori pada keseluruhan kehidupan sesuatu bangsa yang melambangkan ketamadunannya daripada Akta Warisan Negara 2005. Kebiasaannya permainan tradisional dimainkan pada waktu pesta atau pertandingan tertentu. Sebagai contoh, permainan wow dimainkan oleh penduduk kampung selepas musim menuai padi. Okey, metodologi. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah borang Google Form melalui pertanyaan soalan kepada pelajar universiti. Objektif kajian ini adalah untuk mengetahui bahawa lebih menyeluruh tentang pengetahuan, kesan terhadap permainan tradisional, kajian dan persepsi responden terhadap permainan moden dan permainan tradisional. Responden adalah pelajar universiti berumur di antara 21 tahun sehingga 30 tahun. Dalam kajian ini, pelajar universiti dipilih kerana pada peringkat ini mereka lebih terdedah pada permainan tradisional. Ini akan memudahkan proses soal selidik. Okey, penutup. Perkembangan dunia dengan kemajuan teknologi yang canggih telah membuatkan hilangnya warisan yang dulunya sangat dibanggakan, iaitu permainan tradisional. Tetapi adakah kita sedar yang sebenarnya permainan tradisional yang kita warisi sejak dulu lagi semakin lama semakin dilupakan. Oleh itu, remaja masa kini mestilah meneruskan permainan tradisional untuk mempertahankan warisan nenek moyang dulu yang begitu bermakna setiap generasi ke generasi. Okey, itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Lepas tu ni kami lampirkan juga rujukan. Ada 6 rujukan semua sekali. Okey, soalan? Soalan? Ya, ya. Adakah permainan tradisional masih relevan selari dengan perkembangan semasa seperti adanya gadget dan permainan digital yang boleh diakses secara percuma? Ya tu. Saya jawab. Kalau kita tengok permainan tradisional, terima kasih kepada soalan. Kalau kita tengok permainan tradisional ni memang dah orang kata tak relevan lah zaman sekarang. Sebab banyak orang kata kita dah didedahkan dengan banyak permainan gadget, permainan video. Tetapi permainan ni kita harus jaga kerana ianya merupakan kita punya lambang budaya kita, lambang tradisional kita sebagai orang Malaysia yang mempunyai banyak permainan tradisional yang dahulu kalanya kita selalu bermain, kita selalu seronoklah dengan kawan-kawan bermain permainan ini. Yang bagi saya, kalau tengok zaman sekarang memang dah ramai tak main, tapi seharusnya kita harus menjaga permainan ini sepatutnya. Sebab saya tak nak orang lain jawab jawapan yang sama, kan? Biasa yang berlaku jawapan yang sama, kan? Di soalan lain, boleh ada tak terfikir isu yang anda nak buat ni, kesenian dan kebudayaan ni,
terfikir tak daripada bahan bacaan anda yang tadi, bagaimana nak mempromosikan atau menyemarakkan permainan tradisional di kalangan? Ada tak cadangan tajuk sedemikian berbanding dengan anda hanya menceritakan mengenai permainan tersebut? Ada tak? Cadangan untuk promosi permainan tradisional dalam kalangan. Ya, adakah tajuk anda ni boleh adakah ada terfikir semasa dalam proses tu, adakah ada terfikir tajuk seperti itu? Itu macam Ustazah tengok ada rujukan bagaimana mempertahankan wow kan? Adakah idea itu ada untuk dicadangkan untuk tajuk ilmiah anda atau sebagainya? Macam mana tadi semua? Saya tak tahu yang akhir tu, yang akhir. Sebab sekarang ni ada dalam bahan yang anda ceritakan tadi, permainan-permainan tradisional. Dan anda sendiri bersetuju dengan soalan kawan anda bahawa ia sudah tidak relevan. Tapi adakah anda terfikir penulisan ilmiah anda ialah mengajak orang untuk mempertahankan permainan tradisional? Jelas tak? Sama tak soalan saya tahun yang kedua? Sama kan? Maksudnya cadangan penulisan tajuk untuk penulisan ilmiah. Apa tu? Terfikir. Fikir. Okey. Sebab jika jenis-jenis permainan tradisional, hatta daripada rujukan anda pun dia tidak menceritakan jenis-jenis. Betul tak? Dia menceritakan mengenai nilai yang diperolehi. Dia menceritakan mengenai apa yang Ustazah cari, apa tu? Kajian dia, responden tu dia nak tahu tentang wow kan, sejauh mana ni kan. So, jadi kajian-kajian anda dia tidak menceritakan mengenai permainan tu, dia ilmiahkan lagi dengan mencari responden bagaimana nak mempertahankan, apa nilai yang nak diterapkan kan. So, Jadi soalan. jadi macam mana anda rasa, terfikir tak soalan untuk menjadikan tajuk anda Lebih kreatif. lebih ilmiah? Lebih. Mungkin tajuk kami boleh ubah sesuai semula ataupun kreatifkan semula adalah cara menyemarakkan permainan tradisional dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia, ataupun mungkin faktor-faktor permainan tradisional semakin kurang mendapat sambutan. Ya. Mungkin antara tajuk yang boleh diubah semula untuk penulisan ilmiah. Kami pada